Okay. Jadi selamat datang kepada semua murid hari ini. Okay. Dan tanya anda telah hadir kali ke-11 dalam Google Meet ini. Kepada sesiapa yang ada mengikut selama ini, kamu telah hadir kali ke-11. Seperti apa yang Cikgu telah tuliskan PTPR 11 matematik. PTPR 11 matematik. Jadi hari ini kita akan sambung kepada kadar. Okey. Jadi mula-mula kita akan tengok dulu apa hubungan antara nisbah dan kadar. Apa hubungan antara nisbah dan kadar? Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak apa yang dia kata, buka file dan nyatakan kuantiti yang terlibat juga unit ukuran bagi kuantiti itu. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak macam mana kita tuliskan dia dalam nisbah. Macam mana kita tuliskan dia dalam nisbah. Dekat sini cikgu dah dapat tulis, cikgu ambil gambar. Okay. Cikgu buat contoh saja untuk 4 inilah. Okey, papan putih. Okey. Besarkan sikit supaya lebih senang ditulis. Okey. Jadi, nyatakan kuantiti yang terlibat dan juga unit ukuran bagi kuantiti itu. Jadi dekat sini kita lihat, kalau bagi sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. Dia ditulis dalam bentuk nisbah dia macam ni. Jadi kuantiti yang terlibat adalah jarak dan masa. Unit adalah kilometer dan jam. Jadi dekat sini, sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Jadi dekat sini, cara saya tulis adalah 24 cm per 4 bulan. Jadi dekat sini kuantiti yang terlibat adalah panjang dan masa. Panjang dan masa. Lepas tu unit ukuran yang terlibat adalah sentimeter dan bulan. Bulan juga adalah sejenis ukuran. Dia adalah ukuran tentang masa. Dia adalah ukuran tentang masa. Okay. Dia adalah ukuran tentang masa. Okay, lepas tu kita lihat jisim bayi bertambah 1.3 kg dalam tempoh 60 hari. Jadi macam mana kita tuliskan dia dalam bentuk nisbah. Okay, kalau kita kat sini 1.3 kg per 60 hari. Okay. Bagi murid yang baru masuk, kamu lihat kepada buku teks kamu muka surat 81. Okay. Okay. Lepas tu kuantiti yang terlibat dekat sini adalah berat. Berat. Okay, berat dan masa. Jadi unitnya adalah kg dan hari. Masa ukuran unit dekat masa dekat sini dia adalah guna hari. Okay, dia adalah guna hari. Lepas tu denyutan nadi Karim adalah 75 kali per minit. Jadi macam mana kita tuliskan dia dalam bentuk nisbah? Adalah 75 kali. Lepas tu per seminit. 1 minit. Jadi kalau kita tulis dekat sini, apakah kuantiti yang terlibat? Apakah kuantiti yang terlibat? Di sini kita bukan tulis kali lah. Kita tulis denyutan
macam nadi. Nadi. Dan apa? Dan masa. Jadi dekat sini unitnya adalah kali dan minit. Dan minit. Okey. Lepas tu untuk yang kelima di sini, daya yang bertindak ke atas luas permukaan 1 meter persegi ialah 2 Newton. Jadi 1 meter persegi per 2 Newton. Jadi dekat sini apakah kuantiti? Kuantiti dekat sini adalah luas permukaan dan daya. Okey, jadi dekat sini unitnya adalah meter persegi dan Newton. Ini adalah cara kita jawab macam ni lah. Okay, jadi cikgu akan savekan ini. Okay, ini adalah contoh yang pertama hari ini. Okay, jadi sekarang cikgu akan kita tengok balik kepada buku teks. Kita akan tengok balik kepada buku teks. Okay. Kita tengok kepada buku teks. Jadi dekat sini kita boleh nampak. Dalam aktiviti penerokaan satu, kita membandingkan dua kuantiti yang berbeza unit. Misalnya dalam nisbah 285 per kilometer per 3 jam, kita membandingkan jarak dilalui dalam masa dalam kilometer dengan masa yang diambil dalam jam. Nisbahnya adalah 285 km per 3 jam, dikenali sebagai kadar. Jadi kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza, unit berhubung antara satu sama lain. Jadi itu adalah kadar. Dan kita hanya tuliskan dia dalam bentuk nisbah. Jadi adakah ini adalah kadar? Adakah yang mari pincang ini adalah kadar? Dia bukan kadar. Kenapa? Kerana unitnya sama. Apa maksudnya unitnya sama? Benda yang kita guna untuk membandingkan itu, kuantitinya adalah sama. Dua-duanya adalah berat. Jadi dia bukan satu kadar. Jadi kita lihat kepada contoh 5 pada muka surat 82. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi yang berikut. Fatin membeli 2 kg mangga dengan harga RM10. Jadi kadar dekat sini adalah harga itu bahagi dengan berat dia. Bahagi dengan beratnya kalau kamu lihat dekat sini. Harga dia bahagi dengan berat. Jadi dua kuantiti yang terlibat dalam jisim kg dan jumlah won ringgit Malaysia. Jadi ada satu perkaranya selalunya kita akan rasanya pelik. Macam mana kita tentukan kadar itu, mana satu bahagi mana satu. Sebenarnya tidak ada satu ketetapan yang umum. Just adalah daripada kefahaman kita mana satu yang lebih sesuai sahaja. Jadi dekat sini cikgu harap kamu bila kamu buat latihan tu, kamu boleh banyak tanya kepada diri sendirilah masa kamu buat latihan kan. Kalau kamu ada masalah untuk menentukan, kamu boleh tanya cikgu. Kamu boleh ambil gambar, kamu boleh message dengan cikgu. Kalau kamu typing kamu tidak dapat pandai, kamu boleh guna voice message dengan cikgu juga. Lepas tu kalau dekat sini, kalau kamu lihat
kadar. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 kilometer. Jadi, kalau dekat sini kamu boleh nampak. Yang biasanya dia adalah belakang tu, dia bahagi yang depan tu. Kalau dalam ayat. Itu adalah tips dia lah. Okay, jadi, kadarnya sama dengan 12 kilometer per 1 liter. Jadi, kadar dua kuantiti yang terlibat adalah jarak kilometer dan isi padu liter. Okay. Lepas tu, macam mana menukarkan unit ukuran kadar? Jadi, dalam subtopik ini, pertama kita belajar macam mana kita tuliskan dalam bentuk kadar. Dan kedua, kita adalah belajar macam mana kita tukar unit ukuran bagi kadar. Jadi tukar unit ini pun merupakan satu teknik yang sangat penting. Dua buah gerai menjual tomato cherry yang dihasilkan dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang paling rendah? Untuk membuat perbandingan kadar harga penukaran unit perlu dilakukan dahulu. Jadi murid-murid, sebenarnya ini adalah satu keadaan yang kita selalu akan nampak. Wow, RM15 1 kg, ini RM8 500 gram. Jadi mana satu lebih murah sebenarnya? Jadi ini adalah satu perkara yang kita akan tanya. Mana satu lebih murah? Jadi kalau kita tidak mahir tentang kadar ini, mungkin kita akan tertipu. Wah, RM8 murahnya. Jadi mana satu lebih murah? Kalau kita tak samakan tu, bermaksudnya nanti kita tidak tahu mana yang satu lebih murah. Kita hanya teka-teki saja. Jadi cara dekat sini adalah dia tukarkan gram ni kepada kg. Jadi 500 gram ni dia tukar kepada kg dengan darab 2. Jadi atas tu harga tu juga darab 2. Jadi dia dapati bahawa gerai dekat B itu harga tomato cherry itu adalah RM16 per kg. RM16 per kg. Jadi dekat sini, maka harga tomato cherry di gerai A lebih rendah berbanding dengan harga tomato cherry di gerai B. Jadi kadang-kala peniaga itu dia memang bijak. Dia gunakan cara ini untuk memerangkap kita. Jadi kita rasa murah. Jadi murid-murid, jadi itulah kenapa kita mesti belajar matematik dengan baik. Supaya kita tahu, apabila kita tahu macam mana menyelesaikan. Kita tahu macam mana menyelesaikan. Kita lihat contoh nak. Raja menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat. Tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Jadi macam mana? Jadi yang dekat sini ni sebenarnya cikgu tidak sangat rekomenkan lah. Tapi kalau kita tak buat macam ni, dia memang sangat nampak sangat panjang, sangat padat nanti. Tak apa, jadi cikgu juga buat contoh cikgu sendiri dan kamu boleh bandingkan mana satu contoh yang kamu suka guna. Mana satu contoh yang kamu suka guna? Tak apa. Cikgu akan buat satu juga. Supaya kamu dapat nampak perbandingan lah. Raja menunggang basikal. Jadi soalan ini. Soalan A. Jadi laju dekat sini adalah 5 meter per saat. Jadi saya akan samakan dia dengan 5 meter per 1 saat. Jadi sekarang saya nak tukar dia kepada kilometer per jam. Jadi kalau meter tukar kepada kilometer, dia kena bahagi 1000. Jadi dekat tempat yang sama itu, saya gunakan 5. Saya bahagi dengan 1000. Jadi saya bagi dia kurungan. Kerana bila saya bahagi dengan 1000, dia adalah kilometer. Lepas tu, saat.
Apabila saat nak tukar kepada jam, saya nak bahagikan dia kepada 3,000, sorry. Betul lah, 3,600. 3,600. Kenapa adalah 3,600? Kerana cikgu tulis kat sini. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit adalah 60 saat. Jadi jam tukar kepada minit darab 60, minit bertukar kepada saat darab 60. Jadi kalau kamu tidak mahir, kalau 60 darab dengan 60, dia akan jadi 3,600. Jadi that's why di sini cikgu gunakan 1 bahagi dengan 3,600. Ini adalah jam. Jadi dekat sini untuk bahagian ini sebenarnya kamu tak perlu melakukan apa-apa pengiraan. Kamu boleh gunakan kalkulator secara terus untuk menyelesaikan. Tengok macam mana cikgu buat. Mula-mula saya buat macam ni. Lepas tu dekat sini saya buat pecahan lagi. Atasnya adalah 5, bawahnya adalah 1,000. Okay. Lepas tu saya pergi ke bawah. Saya dekat bawah ini saya buat satu pecahan lagi. Okay. Pecahan yang bawah ini 1/3,600. 3,600. Okay. Jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak dalam kalkulator. Jadi kita tekan sama dengan. Jadi jawapannya adalah 18. Jawapannya adalah 8 kilometer per jam. Jadi kalau tengoklah, ini adalah kebaikan kita gunakan kalkulator saintifik lah. Sebenarnya kamu mesti memiliki satu kalkulator saintifik. Untuk masa ini mungkin adalah susah untuk kamu beli. Jadi cikgu ada ajar kamu macam mana download menggunakan handphone kan. Kamu boleh cuba gunakan handphone tu. Kalau kamu ada masalah tentang menggunakan kalkulator yang handphone tu, kamu boleh PM cikgu tanya. Kamu boleh PM cikgu tanya. Tengok kalau kita cuba buat soalan B. Okay, ketumbatan sejenis logam adalah 2,700 km per meter padu. Nyatakan ketumbatan logam ini dalam gram per sentimeter padu. Jadi sekarang saya tuliskan dia dulu. 2,700 kg per meter padu. Kalau saya tuliskan dia dalam nisbah, dia adalah 2,700 kilogram per 1 meter padu. Jadi sekarang saya nak tukar. Okay. kg tukar kepada gram adalah darab 1,000. Jadi 2,700 darab dengan 1,000. Okay, ini adalah gram. Okay, macam mana meter padu tukar kepada sentimeter padu? Jadi kita perlu lihat daripada meter tukar kepada sentimeter. Meter tukar kepada sentimeter darab 100. Jadi apabila ini kuasa 3 kan, kita padu adalah kuasa 3, 100 ini pun perlu kuasa 3. Jadi dekat sini caranya kita adalah 1 darab dengan 100 kuasa 3. Kuasa 3 sentimeter padu. Jadi dengan menggunakan kalkulator, pecahan dulu. 2,700 darab dengan 1,000
ke bawah, 1 darab dengan 100 kuasa 3. Jadi dia sama dengan 27/10. Ataupun kalau kita tukar dia kepada titik perpuluhan, dia adalah sama dengan 2,7 gram per sentimeter adu. Jadi kamu akan nampak caranya adalah sama seperti dalam buku teks. Cara cikgu adalah ada lain sikit daripada cara buku teks. Jadi cikgu harap kamu boleh cuba tengok dan kamu boleh cuba bandingkan. Tengok mana satu yang kamu lebih faham. Tak ada masalah kalau kamu nak ikut cara yang seperti dalam buku teks. Kerana buku teks kamu boleh nampak dekat buku kamu sekarang kan. Tengok caranya adalah hampir, sebenarnya adalah hampir. Tengok ini adalah hampir. Bawah ini adalah 100 darab 100 darab 100. Sebenarnya kan, cikgu tunjukkan dekat sini lah. Sebenarnya 100 kuasa 3, kalau ikut konsep kuasa 3, dia adalah 100 darab 100 darab 100. Jadi, adakah dia sama dengan buku teks yang kamu nampak? Sama kan? Jadi, ini adalah perkara yang sama. Jadi, itulah keajaiban matematik. Kalau konsep kita betul kan, walau macam mana kita guna apa cara penulisan dia itu, konsep dia tidak akan lari. Konsepnya tidak akan lari. Kalau dia akan lari, bermaksudnya cara kita sudah salah. Jadi, murid-murid, itulah sebab cikgu adalah sangat pentingkan kamu mesti siapkan latihan. Kenapa? Apabila kamu ada cuba buat latihan itu, ada salah itu jangan risau. Kenapa? Kerana itu adalah peluang untuk kita lihat apa cara yang kita salah. Macam mana kita boleh buat dengan betul. Okay? Jadi sekarang kita lihat balik kepada buku teks. Okay. Jadi kita boleh katanya sudah habislah. Jadi sebelum itu, cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja kamu. Buku kerja kamu buku 2. Kamu tahu buku 2 kamu kan? Ingat? Cikgu buka webcam cikgu. Cikgu tunjuk sekali lagi kerana hari ini ada murid yang baru join. Jadi ingat ini buku 2. Bagi yang baru join kamu lihat skrin cikgu sini. Ini adalah buku 2. Ini adalah buku 2. Jadi cikgu harap kamu tahu macam mana tengok buku yang betul lah. Jadi macam mana kita permudahkan yang untuk soalan permudahkan yang ini. Memudahkan, sebenarnya soalan ini adalah hampir dekat. Hampir seperti mana? Adalah hampir seperti latihan ini. Adalah hampir seperti latihan ini. Just kita nak samakan unitnya. Kita perlu samakan unitnya. Kita perlu samakan unitnya. Jadi macam mana kita samakan unitnya? Macam untuk soalan ni lah. Cikgu cuba buat dekat sini lah. Tiga jam kepada 15 minit. Mula-mula itu saya nak tukarkan jam tu kepada minit. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3 darab dengan 60. Apabila 3 darab dengan 60 dia akan jadi minit kan? Dia akan jadi minit. Jadi bila 3 darab 60 dia akan jadi minit. 3 darab 60 dia akan jadi minit.
Okay. Kepada 15 minit. Okay. Lepas tu, sorry, di sini cikgu kena bagi sama dengan dulu. Okay, jadi sama dengan 3 darab 60 dia akan jadi 180. Lepas tu kepada 15. Okay, kepada 15. Okay, jadi 180 kepada 15. Jadi dekat sini kita boleh permudahkan dia. Okay, kalau kita permudahkan dia, kalau hanya untuk dua saja, senang kita untuk permudahkan dia. Kita boleh gunakan calculator. Kita boleh gunakan calculator. Jadi 180, cikgu sudah pernah ajar kamu lesson-lesson yang sebelum ni. 180 per 15. Jadi kita boleh nampak jawapannya adalah 12. Kalau 12 bermaksudnya jawapannya adalah tadi adalah 12. Jadi dekat sini adalah 12 kepada 1. Jawapannya adalah 12 kepada 1. Okay, jadi ini adalah cara kita untuk menyelesaikan. Jadi sama juga kalau untuk yang ini hari dengan minggu, cara yang paling senangnya adalah macam mana kita tukarkan minggu ini kepada hari. Jadi dia adalah macam inilah, cikgu type lah. Okay. 280 hari kepada 30 minggu. Saya darab dengan 1 minggu berapa hari? 7 hari. Okay, jadi bila kita tukar, dia akan macam ni lah. Okay, jadi kita cuba buat macam ni. Boleh? Jadi ini adalah cara-cara dia lah. Cikgu buat satu lagi contoh. Jadi apabila mililiter dengan liter, liter itu tukar kepada mililiter. Jadi 150 mililiter, okay, kepada 2 liter itu tukar kepada mililiter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi darab dengan 1000. Jadi liter itu akan jadi mililiter. Jadi kamu sambung saja dekat bawah. Boleh? Jadi cikgu harap kamu boleh cuba untuk soalan 1 hingga 6 dengan cara yang sebegini. Jangan risau, cikgu akan ambil gambar. Cikgu akan ambil gambar dan cikgu akan kongsikan kepada kamu sebagai contoh. Okay, contoh yang ketiga hari ini. Okay, contoh yang ketiga hari ini. Okay, jadi lepas itu, macam mana kalau kita nak jawab soalan yang bawah ini? Macam mana kita nak jawab soalan yang bawah ini? Okay, untuk soalan yang bawah ini, sebenarnya dia adalah hampir sama lah. Okay, untuk soalan 7 ini, cikgu rasanya tak ada masalah kerana unitnya adalah sama. Kalau untuk soalan 8 ni, macam mana? Cikgu tunjukkan. Okay, jadi 2 jam hari dengan 16 jam. Jadi sekarang kita nak tukarkan hari itu kepada jam lah. Jadi 2 jam itu masih sama. Lepas tu 1 hari itu sama dengan 24 jam kan. Jadi 1 darab dengan 24 jam. Jadi dia akan jadi 24 jam lah. Okay. Lepas tu kepada 16 jam. Jadi kamu selesaikan. Okay, kamu selesaikan yang seterusnya. Ini adalah kepada. Okay, jadi kamu selesaikan yang seterusnya. Okay, jadi tahu macam mana selesaikan? Tahu kan? Okay, sama dengan 2 jam kepada 24 jam kepada 16 jam. Lepas tu sama dengan, kerana jam dia sudah sama kan, sekarang 2 kepada 24 kepada 16. Oh ya.
Ini agak salah. 24 kepada 16. Okay. Jadi lepas tu adakah dia boleh dipermudahkan? Boleh kan? Macam mana permudahkan? Masih ingat? Kita gunakan cara bahagi songsan tu kan? Dia boleh bahagi 2 kan? Boleh. Bahagi 2 dia akan jadi 1. Lepas tu 24 bahagi 2 akan jadi 12. 16 bahagi 2 akan jadi 8. Jadi ini adalah jawapan akhirnya bagi soalan 8. Jadi macam mana kalau untuk soalan 9? Soalan 9, soalan 9, RM2. RM2 itu yang saya nak tukar dia kepada sen. Jadi RM2 itu saya kena darab RM1 sama dengan 100 sen kan. Saya tukar dia kepada sen. Okay, lepas tu 80 sen masih lagi kekal. Lepas tu 120 sen pun kekal. Jadi dia sama dengan 200 sen kepada 80 sen kepada 120 sen. Lepas tu kamu cuba hilangkan dia. Dia akan jadi 200 kepada 80 kepada 120. Okay. Lepas tu macam mana? Kamu permudahkan. Kamu permudahkan dengan menggunakan pembahagi songsang itu. Kalau kamu tak ingat lagi pembahagi songsang, cikgu cuba buat dekat sini untuk kamu. Sekali lagi ya. Cikgu gunakan. Okay. Okay. Pembahagi songsan. 200. Cikgu tulis besar sikit lah. 200 kepada 80 kepada 120. Jadi bahagi dengan 2, 100 kepada 40 kepada 60. Boleh bahagi 2 lagi? Boleh. Bahagi 2 lagi? 50, 20, 30. Boleh bahagi 2 lagi? Boleh. 25 ke 10, 15. Boleh bahagi 2 lagi? Tidak dapat. Boleh bahagi 3? Tidak dapat. Boleh bahagi 5? Boleh. Bahagi 5? 5, 2, 3. Jadi jawapan akhirnya adalah 5, 2, 3. Jadi dekat sini 5 kepada 2 kepada 3. Jadi ini adalah jawapan akhirnya. Okey? Jadi untuk yang 10, 11, 12 cara menyelesaikan juga sama. Untuk kilometer ini kamu tukar kepada meter. Untuk meter, milimeter dengan sentimeter, sentimeter tukar kepada milimeter. Yang ini adalah sentimeter tukar kepada milimeter. Yang ini adalah kilometer tukar kepada meter. Okay. Yang ini adalah liter tukar kepada mililiter. Okey? Jadi cikgu harap cikgu akan ambil gambar ini supaya kamu dapat cubalah nanti. Cikgu akan ambil gambar macam ni. Supaya kamu boleh rujuk nanti. Ini adalah contoh. Nanti gambar kamu akan macam ni lah. Ini gambar yang kamu akan nampak lah. Okey, cikgu savekan dia sebagai contoh bagi kali keempat hari ini. Okey. Jadi mantap, kita mungkin sampai sini saja.
Okey, tapi sebelum kamu keluar, ada seorang nama baru dekat sini. Cikgu nak cuba kesankan dia dahulu. Okey, yang nama Siti Galan. Okey, siapa kamu? Boleh kamu beritahu nama penuh kamu dengan cikgu supaya cikgu boleh rekod kamu ada hadir dalam Google Meet? Yang guna nama Siti Galan. Boleh kamu beritahu cikgu siapa kamu? Siti Galan. Okey. Sekejap Okey. Siti. Okey. Jadi Ferdinand, kamu hari ini kamu kali pertama datang kan? Jadi jangan risau, kamu boleh guna saja. Okey? Jadi kalau lihat kepada rekod cikgu di sini, sebelum ni kamu memang tak pernah hantar kerja kan? Okey, jadi cikgu harap untuk hari ini kamu boleh mula hantar kerja kamu, cuba buat. Okey, kepada murid-murid yang lain juga sama. Kalau kamu internet kamu line tak bagus ataupun pada hari Google Meet itu tak bagus, jangan risau. Cikgu tidak pernah paksa kamu mesti guna Google Meet. Tapi kerana cikgu akan rakamkan dia dan nanti cikgu akan kongsikan dia dalam YouTube. Kenapa cikgu letak dalam YouTube? Kerana kamu lebih senang download. Kamu lebih senang tengok daripada cikgu sendkan video file itu. Okay, jadi cikgu harap apa cara pun kamu boleh gunakan untuk belajar. Kalau tak dapat dalam Google Meet, dalam rakaman cikgu dalam YouTube pun boleh. Okay, jadi selepas ni kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi latihan untuk hari ini hanya muka surat 17, soalan 1 hingga 12. Jadi kita sampai sini saja hari ini. Okay, kamu boleh tinggalkan sekarang. Okay, bye-bye.